Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghlaq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadata wa hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'i mardatillahi wa qurbi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita berkumpul untuk bersama-sama kita hadir majlis ilmu dalam pembacaan hadis 40. Dan pada hari ini kita sudah pun sampai kepada hadis yang ke 28, masih lagi di situ, dan kita sudah akhir-akhirlah daripada hadis ke-28 ini. Dan pada hari ini kita akan bahaskan tentang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bid'ah. Sebagaimana janji saya akan sebutkan bahawasanya apakah itu bid'ah, dan kita akan kupas sedikit panjang, dan saya akan rujuk juga beberapa kitab yang ada pada saya, PDF, untuk kita sama-sama mengkaji apakah makna bid'ah ataupun definisi bid'ah itu sendiri. Jadi ala kulli hal kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang ke-28 ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita sambung pada sabdaan Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatin umur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kamu hindari daripada perkara-perkara yang baharu. Ini makna secara bahasa. Bid'ah itu secara bahasa itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara yang baharu. Para ulama maknakan bid'ah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, bid'ah iaitu ma'ahdasa min ghairi misal sabiq. Sesuatu yang berlaku tidak ada contoh sebelum. Contoh sebelum ni dari segi bahasa. Jadi benda yang tidak ada contoh sebelum, maka dipanggil bid'ah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Badi'us samawati wal ard. Artinya, Allah Ta'ala, kalau terjemahannya, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi maknanya Allah menggunakan Badi'us sama, Allah tak gunakan khalaqas samawati wal ard. Ada juga ayat lain Allah Ta'ala sebut khalaqas samawati wal ard. Tapi Allah Ta'ala pada ayat ini, Allah kata Badi'us samawati wal ard. Artinya Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan juga bumi itu yang mana sebelum ini belum pernah dicipta. Jadi itulah perkataan badi'. Badi' ni maknanya apa? Yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala membuat langit-langit dan juga bumi ini dengan sesuatu yang mana sebelum ini tidak ada pernah dibuat. Jadi kerana itu dipanggil bid'ah, iaitu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu dari segi bahasa. Maka dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita dah terangkan maksud dari segi bahasa, maka kita akan baca apakah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit pada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dalalah. Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya sesuatu yang bid'ah, kita dah sebut sesuatu yang bid'ah, iaitu sesuatu yang mana diperbuat, yang mana tak ada contoh sebelumnya, yang tak pernah dilakukan Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, fa inna kulla bid'ah, maka sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Apakah setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah sesat, adalah bid'ah?
Maka kita tengok pada hadis ini yang disyarah oleh para ulama tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, poin dia yang paling penting pada hadis ini, iaitu pada kalimah kullu. Setiap. Jadi ulama bahas kullu yang ada pada hadis ini. Kullu bid'atin tuan-tuan dan puan-puan. Panjang perbahasan dia. Apakah makna yang disebut oleh Nabi SAW tentang kullu tu? Bolehkah diartikan semua ataupun bukan semua? Maka kata para ulama, kata maksud kullu yang sebenar yang difahami oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf dan juga ulama khalaf dan ulama mutaqaddimin dan juga mutaakhirin sampai sekarang ini, maka mereka mengatakan kullu itu bukan makna semua. Maka kerana itu dalam syarah disebutkan bahawasanya makna al-umur, perkara yang baru itu, iaitu ay al-mukhtar'a fid din al-mukhalifah li syariah. Sesuatu yang dilakukan pada agama yang bersalahan dengan syariat. Jadi nak faham bid'ah yang disebut oleh Nabi SAW tentang bid'ah yang dalalah ni, satu saja jawapan dia, iaitu sesuatu yang menyalahi syariat. Tapi kalau tak menyalahi syariat, maka ia tidak dianggap sebagai bid'ah yang dalalah. Jadi kita faham, kita tengok pada hadis ni. Apakah kerana ada setengah orang, dia tengok hadis ni, dia kata semua yang bid'ah adalah sesat. Tak ada bid'ah yang baik. Kenapa? Dia kata ni tak ada hadis sahih ni tuan-tuan dan puan. Maka dia kata setiap bid'ah yang sesat. Maka kita tengok ulama-ulama kaji maksud kullu bid'ah tu. Maka kata para ulama, memang secara zahir. Kullu itu secara zahir, kalau kita tengok, memang bermakna semua benda yang baharu, itu adalah sesat. Yang dibuat bukan dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabat Nabi, maka sesuatu itu adalah sesat. Maka para ulama bagi kita misal untuk kita gambarkan, maka bagaimana pula tentang hadis-hadis yang lain yang Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, yang ada contradiction padanya. Artinya, ada hadis yang kullu bid'atin dolalah ni bertentangan dengan hadis yang lain. Contohnya, hadis yang Nabi SAW sebut, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan, artinya memperlakukan, menciptakan satu benda yang baru, yang baik, kata Nabi. Yang baru, yang baik, maka dia akan dapat ganjaran kebaikan tersebut. Falahu ajruha. Tadi kita tengok Nabi SAW kata, setiap benda yang baru, yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka adalah bid'ah dolalah. Dan tu kita jumpa hadis. Hadis ini sahih juga, tuan-tuan. Hadis sahih. Tapi Nabi SAW, siapa yang melakukan benda yang baru, yang memperbuat benda yang baru, yang baik, kata Nabi SAW, maka dia dapat pahala. Bahkan kata Nabi SAW, wa ajru man amila biha, dan akan dapat ganjaran orang yang melakukan, walaupun dia hanya sebut kepada orang, dia hanya ajar kepada orang lain pun amalkan, maka dia pun dapat. Nak katakan besarnya pahala membuat sesuatu yang tak pernah dibuat, benda yang baharu tetapi benda yang baik. Maka di sini kata para ulama, bid'ah itu confirm bukan hanya satu. Confirm bukan bid'ah dolalah saja semata-mata, tetapi ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah. Jadi oleh kerana itu Imam Asy-Syafi'i, siapa tak kenal Imam Syafi'i? Orang yang alim ilmunya, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu madhab, yang gurunya, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Malik. Imam Malik berguru dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru dengan gurunya daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq belajar dengan ayahnya. Daripada turun Imam Ali Zainal Abidin, turun kepada Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husin. Sayyidina Husin daripada ayahnya, iaitu daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak, iaitu bernikah dengan anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Maka kita nak lawan Imam Syafi'i. Maka apa kata Imam Syafi'i?
Imam Syafi'i kata bahawasanya bid'ah itu terbahagi kepada dua. Jadi ulama salaf dah sebut benda ni dah lama. Tapi ada setengah orang yang pada hari ini dia anggap bahawasanya bid'ah itu satu saja. Apa yang tak pernah dibuat oleh Nabi, nanti saya akan sebutkan. Contohnya isu maulid, contohnya isu taulid, isu tahlil, contohnya pergi ziarah kubur. Ada setengah orang-orang yang benda-benda seperti ini dia kata bid'ah dan sesat. Jadi kerana itu kita fahami maksud kullu, maksud daripada hadis ini. Maka kata para ulama, mereka memperincikan sedikit tuan-tuan dan puan-puan, makna kullu yang sebenar dari skop kacamata para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata para ulama, kullu yang ada pada hadis ini, yang pada ada hadis ini kata Nabi SAW itu, kullu muhdatsatin ataupun kullu bid'ah dalalah itu bukan bermakna kulliyah, bukan bermakna seluruh, tetapi bermakna juz'iyah, iaitu bermakna dengan sebahagian. Bermakna dengan sebahagian. Kalau itu disebut dalam kitab Qamus Al-Mukhit, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata bahawasanya al-kullu bi dhammati ismun li jami'il ajza' li dzakarin wal unsa aw yuqal kullu rajulin wa kullu imratin wa kulluhunna muntaliqun wa muntaliqatun. Wa qad ja'a bi ma'na ba'din. Kata dalam kitab Qamus Al-Mukhit mengatakan kullu dengan kalimah dhammah, dengan didomahkan, adalah nama bagi semua bahagian. Baik bagi kata maskulin iaitu lelaki ataupun feminin iaitu perempuan. Ada pula yang mengatakan bagi perempuan, bagi lelaki kullu rujul, dan juga bagi seluruh perempuan kullatun imratin. Maka dikatakan bahawasanya dan sesungguhnya telah datang kullu itu dengan makna sebahagian. Ini dalam kamus. Sebab itu kita ni nak faham hadis, nak faham Al-Quran, kita tak boleh faham dengan cara terjemahan. Ikut secara zahir. Sesat kita. Sesat. Sebab itu ada kalam Imam Ibn Barak, tak silap saya. Setiap ahli hadis yang tidak faqih, itu kalau memahami hadis dengan tidak mempelajari dengan ulama fuqaha, ulama faqih, maka sesat. Walaupun dia hafal hadis. Sesat. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW yang kadang-kadang ia memerlukan ilmu-ilmu yang lain. Seumpama Al-Quran juga seperti itu. Tak boleh kita faham hanya sekadar fahami secara literal ayat. Secara zahir ayat, tak boleh. Sebab kita pasti akan salah faham. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala sebut, dan kami turunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab, la'allakum ta'akilun, supaya kalian dapat berfikir, menggunakan akal. Nampak? Jadi sebab itu Al-Quran dan hadis itu perlu difahami dengan konteks bahasa Arab ataupun dengan ilmu bahasa Arab. Bukan ulama-ulama, bukan kitab itu saja disebut. Sehingga disebut Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Kamus Tajul Urus. Berkata Imam Ibn Asir. Imam Ibn Asir mengatakan, Maudi'u kullil ihatatu bil jami' wa qad ja'a isti'maluhu bi ma'na ba'din. Kata Imam Ibn Asir, bahawasanya topik dari kullu adalah makna yang mencakupi keseluruhan. Namun sesungguhnya telah datang penggunaannya dengan makna sebahagian. Ada kadang-kadang yang mana ada ayat, hadis atau Al-Quran, kadang-kadang bukan bermakna semua. Tetapi dia datang dengan makna sebahagian. Jadi bila Nabi SAW kata, hendaklah kamu hindari dari perkara-perkara yang baharu, kerana seluruh perkara yang baharu itu adalah bid'ah. Maka apakah seluruh benda yang baru itu adalah bid'ah? Tidak. Yang bid'ah itu, iaitu menyalahi syariat. Yang tak menyalahi syariat, tidak bid'ah. Artinya tidak bid'ah atau dalalah. Jadi oleh kerana itu, kena faham dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, makna kullu itu. Sehingga kita tengok dalil-dalil, contohnya lafaz Al-Quran ataupun lafaz dalam hadis. Kita tengok dalam Al-Quran, contohnya nak katakan, bukan setiap makna kullu ataupun huruf kullu itu dengan bermakna seluruh, tetapi boleh dimaknakan dengan makna sebahagian. Contohnya, surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini cerita tentang Nabi Hud AS, kaum Ad diazab oleh Allah Ta'ala. Contohnya ayat 25, Allah Ta'ala sebut, Tudammarul kulla syai'in bi amrin rabbaha,
rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumul mujrimin. Maka kata Allah Ta'ala, angin yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum-kaum yang berdosa, iaitu kaum Ad yang tidak dengar cakap Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Kisah dia, tuan-tuan dan puan, kaum Ad ni tak percaya dengan azab Allah Ta'ala. Setelah Nabi Hud alaihissalatu wassalam diwahyukan oleh Allah, Allah akan timpakan kepada mereka itu angin yang kencang, angin yang kuat. Jadi mereka ni tak percaya. Jadi Nabi Hud alaihissalatu wassalam suruh kepada umat-umat dia yang beriman semua masuk dalam rumah. Tetapi orang-orang yang tak beriman, yang tak percaya kepada Nabi Hud alaihissalatu wassalam, mereka tak masuk dalam rumah. Bahkan mereka tunggu-tunggu mencabar Allah. Sebab itu, di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, Allah kata Allah menghantar angin untuk menghancurkan pada setiap rumah-rumah mereka orang-orang yang dipenghuni daripada orang-orang kafir. Daripada orang-orang kafir. Illa masakinuhum, kecuali rumah-rumah orang yang beriman Allah tak hancurkan. Maka kalau kita tengok dalam ayat ini, pertama sekali Allah kata tudammiru kulla syai'. Allah menghancurkan segala sesuatu. Maka boleh tak kita faham maksud kullu itu semua sekali? Tidak. Sebab umat Islam ketika itu tak hancur. Orang yang beriman, mereka duduk dalam rumah selamat. Tapi orang yang tak beriman, yang ada dekat luar, ataupun yang beriman masih duduk dalam rumah, rumah mereka dihancurkan oleh Allah. Jadi di sini dalil mengatakan makna kullu tu bukan makna semua. Kadang-kadang kullu tu ada makna sebahagian. Ini ayat yang pertama. Dalil yang menunjukkan kata para ulama bahawasanya bukan setiap segala sesuatu yang makna kullu itu adalah bid'ah. Tapi kullu itu yang dimasukkan dalam hadis itu ada sebahagian. Contohnya ayat lain saya berikan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Anbiya ayat yang ke-30. Allah Taala sebut wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Allah Subhanahu wa taala sebut dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu daripada air. Saya tanya tuan-tuan dan perempuan, apakah semua makhluk yang dicipta oleh Allah diperbuat daripada air? Tak. Contoh siapa yang tak dibuat daripada air? Jin. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan? Wa khalaqal jan min marijin min nar. Dan diciptakan jin itu daripada percikan api. Dari percikan api artinya tak ada unsur air langsung. Macam mana pula Allah Ta'ala sebut wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, dan kami menjadikan segala benda yang hidup itu datang daripada air. Bolehkah kita faham semua yang masuk kullu tersebut, semua makhluk daripada air? Tak boleh. Sebab itu para ulama suruh faham betul-betul makna kullu. Apatah lagi pada hadis yang pada hari sekarang ni, mereka yang salah faham, akhirnya mereka menuduh pelbagai amalan-amalan umat Islam yang khususnya masyarakat kita Melayu tahlil bid'ah. Kenapa? Apa? Sebab Nabi tak buat. Maulid bid'ah. Sebab apa? Zaman Nabi mana ada maulid? Sahabat tak pernah buat. Itu tak faham makna kullu di situ. Jadi pada ayat-ayat seperti ini tuan-tuan dan puan, kita tengok ini pada ayat Al-Quran. Banyaklah sebenarnya kalau nak bagi satu persatu. Contohnya lagi. Ayat surah An-Naml ayat 23. Tentang Puteri Balqis dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kisah dia panjanglah. Burung hud-hud ni, dia nampak ada satu daripada istana yang berada di Ma'rib. Ma'rib ni di Yaman. Di Ma'rib ni di Yaman, teman-teman, dan asyik ada bekas sedikit. Kalau pergi di sana ada lagi beberapa benda, bekas-bekas bangunan yang lama, ada sikitlah yang memang dikatakan asal kesan daripada istana Balqis. Ada sikit. Tapi memang tak rupa istana dah. Maka tuan-tuan dan puan, kita tengok. Ketika mana burung hud-hud itu, dia berterbang, lalu dia melihat ada satu singgahsana istana yang sangat besar. Dia mengatakan, inni wajadtu imratun tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Burung hud-hud itu mengatakan bahawasanya sesungguhnya aku menyumpai seorang puteri.
seorang wanita yang menjadi pemerintah kepada rakyatnya. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dia diberikan segala sesuatu. Artinya dia diberikan segala sesuatu. Kerajaan tu semua dia punya. Artinya diberikan segala sesuatu. Walaha arsyun azim, dan dia mempunyai singgasana yang sangat-sangat besar. Artinya arsyun azim ni maksudnya singgasana, tempat duduk yang sangat besar. Maka boleh tak kita faham ayat ni? Apabila dikatakan oleh dalam Al-Quran, wa utiyat min kulli syai', dan diberikan segala sesuatu, apakah dia diberikan segala sesuatu hatta kerajaan Nabi Sulaiman juga dimiliki oleh Puteri Balqis? Tak. Tak boleh kata gitu, sebab kerajaan Nabi Sulaiman, milik Nabi Sulaiman. Nampak? Dan kerajaan Puteri Balqis, kerajaan Puteri Balqis. Maka di sini kita tak boleh faham makna kullu itu juga bukan makna semua. Maka kullu itu bermakna sesetengah. Ini secara detailnya lah tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Ini daripada Al-Quran. Daripada hadis saja? Ada daripada hadis. Hadis pun ada juga. Contohnya satu hadis Nabi SAW sebut. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Nasai. Contohnya Nabi SAW sebut, kullu bni Adam ya'kuluhu turab illa ajbadhan nabi minhu khuliqa fihi yurakkabu. Kata Nabi SAW, setiap kebanyakan keturunan Nabi Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Darinya, iaitu tulang sulbi dia lah, yang darinya dicipta dan dengannya akan disusun kembali. Artinya, para ulama setengah mensyaratkan, bila kita mati akan tinggal nanti pada kita tu tulang sulbi kita. Dia panggil apa? Iaitu ajbad zanab. Daripada inilah kita akan diciptakan nanti semula. Dan kita akan kembali nanti di yaumul qiyamah. Maka persoalan ni, kita tengok dalam hadis yang pertama, kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu pasti dimakan. Pasti dimakan oleh bumi. Maksudnya, dihancurkan oleh bumi. Tanah, habislah. Reput kita punya mayat, hancur, dimakan ulat dan sebagainya. Apakah semua anak Adam? Boleh tak kita faham daripada hadis ni? Apakah semua anak Adam? Tidak. Sebab apa? Tak semua anak Adam yang hancur tubuh badannya. Contohnya, para anbiya, para nabi. Para nabi hancur ke tubuh badan? Tidak. Kerana apa? Ada hadis yang Nabi SAW sebut. Hadis riwayat daripada Abi Daud. Nabi SAW sebut, Inna Allah Azza wa Jalla harrama alal ardi ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Jadi para nabi, jasad dia tak dimakan bumi. Bukan hanya para nabi, bahkan para syuhada, para sahabat Nabi, hatta orang-orang yang hufaz, orang hafiz Quran sekalipun, tuan-tuan. Nampak? Ini pengalaman pada saya. Di Mesir dulu, tahun 2012, saya pernah cerita kepada tuan-tuan perempuan. Kami korek balik kubur pelajar-pelajar Mesir. Rupanya ada di kalangan mereka tak ditanam, hanya letak di bilik bawah tanah. Jadi nak kutip balik tuan-tuan, satu persatu jenazah anak Melayu kita. Salah seorang yang saya angkat tuan-tuan perempuan tahun 2006. Meninggal 6 tahun setelah saya di Mesir. Ketika itu tuan-tuan perempuan dia dah meninggal tahun 2006, saya datang 2011. 2012 kami korek balik, kata ustaz orang lama itu, Ustaz Mio, dia kata ni jenazah perempuan. Dia ingat dia letak. Hati-hati. Bila kami pegang tuan-tuan perempuan, ternyata jasadnya masih utuh. Ini orang hafizah. Dia meninggal sebab meninggal dalam toilet. Gas pemanas air bocor. Itu meninggal. Hafizah Quran. Allah Ta'ala punya kuasa, tuan-tuan. Tak dimakan jasad dia. Tak hancur. Masih lagi. Ada rasa macam tubuh, jasad. Jadi begitu nak faham hadis Nabi SAW. Dari segi bahasa, dari segi ayat-ayat yang lain yang mempunyai contradiction, maka kita tak boleh hukum terus benda tersebut. Setiap yang diperlakukan benda yang baru tak pernah dibuat oleh Nabi SAW adalah bid'ah. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan perempuan. Maka kerana itu kita kena kaji semula dan pelajari ilmu, memperdalamkan ilmu kita. Jangan kita tengok setiap benda yang tak dibuat oleh Nabi, oh bid'ah. Tidak boleh begitu. Nampak tak? Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama yang dahsyat sekalipun,
Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah sendiri sebut dalam syarah Muslim, tuan-tuan dan puan. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi rahimahumullah sendiri pernah mengatakan dalam kitabnya, tuan-tuan dan puan, dalam syarah Muslim mengatakan bahawasanya maksud daripada kullu bid'atin dalalah itu. Kata Imam Nawawi rahimahumullah, itu adalah sesuatu yang bersalahan dengan syariat. Adapun sesuatu yang tidak bersalahan dengan syariat, maka itu adalah bid'ah yang hasanah. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, itu apabila sahabat tegur, kenapa dia mengajak para sahabat yang lain, orang muslimin yang lain untuk mengerjakan tarawih beramai-ramai, sedangkan Nabi SAW itu tak pernah buat. Artinya dikumpulkan selama sebulan buat tarawih. Sebab kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, hari pertama Nabi datang, kemudian sahabat-sahabat ikut Nabi buat tarawih. Kemudian hari kedua Nabi tak buat. Kemudian hari ketiga Nabi datang, para sahabat ikut tarawih. Hari keempat Nabi SAW tak buat. Sebab apa Nabi tak buat berterusan? Kerana Nabi SAW tak nak mengajar pada sahabat tarawih itu tak wajib, sunat saja. Itu Nabi SAW buat seperti itu. Maka ijtihad daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kumpul semua orang muslimin untuk solat untuk solat tarawih. Sampai orang tanya, wahai Amirul Mukminin, kau membuat sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata ni'matul bid'ah hadi. Sebaik-baik bid'ah inilah, iaitu solat beramai-ramai tarawih. Maka sampai sekarang kita ikut daripada sunnah siapa? Daripada sunnah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik iaitu yang tidak menyalahi daripada syariat. Jadi sebab tu kita fahamkan hadis ini betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bahawasanya bukanlah setiap bid'ah itu adalah benda yang berdosa. Yang berdosa dan haram, yang sehinggakan kita katakan orang yang melakukan bid'ah adalah orang yang mubtadi dan orang yang sesat dan masuk ke dalam api neraka. Contohnya amalan-amalan yang khususnya pada hari ini kita tengok ziarah kubur. Kerana ada orang kata ziarah kubur bid'ah, tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi SAW dahulu, aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebab apa Nabi SAW larang? Sebab ketika itu sahabat-sahabat Nabi SAW masih baru daripada Islam. Mungkin di antara para sahabat Nabi SAW belum tahu hukum akam yang sejelasnya. Maka Nabi SAW tak bagi ziarah dulu. Maka kata Nabi SAW, hadis yang panjang tersebut, kata Nabi SAW, maka sekarang aku tidak menghalang kalian untuk menziarahi kubur. Fazuruha, maka ziarahlah kubur. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, sebab ziarah kubur itu merupakan memperingatkan kamu pada hari akhirat. Sebab tu ziarah kubur, contohnya pada pagi raya, silakan, tak ada masalah. Dia bukan sesuatu yang bid'ah yang dolalah. Ya, Nabi tak buat, tapi dia sesuatu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Sebab apa? Pergi dekat kubur, kita mendoakan. Bukankah Nabi SAW sebut dalam hadis, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3. Di antara yang sebut Nabi SAW yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Maka doa-doa kita sampai kepada mereka. Jadi kita pergi ziarah kubur dan sebagainya untuk kita mendoakan si mati. Maka tidak ada masalah. Apatah lagi kalau kita pergi ziarah di antaranya makam-makam Nabi. Di antaranya makam-makam para wali, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah orang kata ziarah kubur syirik. Siapa kata syirik? Yang syiriknya kalau orang itu dia meminta kepada ahli kubur. Tapi kalau kita pergi ziarah, khususnya yang dianjurkan oleh ulama, tidak ada sesekali mereka mengatakan untuk kita minta kepada si mati. Hasyalillah, tidak. Tak pernah langsung. Ulama-ulama mengajarkan seperti itu. Tapi apabila kita pergi ke kubur dan sebagainya, untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk tawasul. Tawasul boleh ke tak boleh? Maka kata para ulama, tawasul itu harus. Harus bertawasul dengan Nabi, harus bertawasul dengan orang-orang saleh.
Harus bertawassul dengan amal ibadah kita. Itu semua ada dalil. Nabi SAW, Sadatina Salma, sakit kepala macam bengkak. Maka Nabi SAW ajar dia satu doa. Doa ni, wahai ya Allah, aku mohon inni as'aluka bijahi nabiyika wa rasulika, dengan keberkatan Nabi kamu dan juga Rasul kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kau sembuhkan kepala aku. Maka Sadatina Salma letak ke kepala dia, baca doa tersebut, sembuh. Boleh tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda-benda yang furuk, benda-benda seperti ini, maka kita jangan kata tak ada dalil. Sebab ulama-ulama buat semuanya itu berdalil. Dan kalau tidak ada dalil sekalipun, tetapi diharuskan oleh syarak, oleh kerana tidak menyanggaki akan syariat. Tidak ada kesalahan pada syariat. Yang contohnya kita tengok, selain ziarah kubur, hari ini kita tengok orang buat tahlil. Apa hukum buat tahlil? Hukum tahlil, tuan-tuan dan puan-puan, setengah para ulama kata hukum tahlil harus untuk kita buat. Kenapa? Memang satu hukum itu dalam kaedah mana mazhab Imam Syafi'i sendirinya mengatakan al-aslu syai' ibahah. Asal segala sesuatu itu adalah harus. Bila datang haram, bila jadi haram, apabila ada dalil mengharamkannya. Saya tanya balik tuan-tuan dan puan-puan, mana dalil yang mengharamkan tahlil? Kita kata ada setengah orang kata tahlil haram, tak boleh buat, bid'ah. Mana dalil? Imam Syafi'i kata, apabila datang dalil yang mengharamkannya, maka kita hukum haram. Sebab itu orang mengaji usul fiqh, dia tak pening kepala. Nampak tak? Satu misal, Imam Syafi'i itu menghukumkan, apakah contohnya disebut dalam kitab usul fiqh, contohnya, buah apple yang berada di dalam hutan. Buah apple, contohlah, kalau ada buah apple dalam hutan. Buah apple yang berada di dalam hutan, yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Kita datang dan ambil makan, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab segala sesuatu asal-asalnya harus. Bila datang haram? Bila ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, milik orang lain. Ada dalil, Nabi SAW mengharamkan untuk kita makan sesuatu milik orang. Ada dalil, diharamkan. Tetapi di hutan tak ada milik siapa. Boleh kita ambil, boleh, silakan ambil. Maka tidak ada dalil, silakan, harus hukumnya. Begitu juga tahlil. Dan kemudian saya tanya tuan-tuan dan puan, contohnya tahlil. Kita tengok, apa yang ada dalam tahlil? Yang dikatakan tahlil ni bid'ah, tahlil ni haram, apa yang ada dalam tahlil? Dan apakah makna tahlil? Tahlil itu apa? Tahlil itu perkataan singkat daripada, iaitu la ilaha illallah. Tahlil. Nampak tak? Jadi, saya tanya tuan-tuan dan puan, baca la ilaha illallah ni, sunnah ke, harus ke, wajib ke, makruh ke, haram? Nampak? Boleh jadi wajib apabila seorang nak masuk Islam. Sunnah apabila kita nak berzikir. Haram bila kita nak buat maksiat, baca la ilaha illallah. Maka kalau orang nak buat tahlil atas asbab setelah orang meninggal, dengan asbab kita baca tahlil ini, insya-Allah taala kita mensedekahkan, kita menghadiahkan daripada pahala-pahala zikir, pahala-pahala doa dalam tahlil tersebut. Sebab kita baca tahlil tersebut nak mengambil keberkatan tahlil itu sendiri. Sebab itu dalam doa tahlil kita baca apa? Dengan keberkatan tahlil yang kami baca, dengan istighfar yang kami baca, wa mastaghfarnahu. Nampak tak? Dan juga dengan ayat Al-Quran yang telah kami baca. Tawassul dengan amal tu. Tawassul dengan tahlil tak boleh ke? Kita nak doa untuk si mati. Doa untuk si mati boleh ke? Tak boleh lah. Siapa kata tak boleh? Maka kalau kita nak tawassul dengan la ilaha illallah, sebab tu kita baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, baca 100 kali. Baca 100 kali, nak ambil berkat la ilaha illallah saja. Haram datang mana? Mana datang haram? Nabi SAW sebut dalam hadis bahawasanya jaddidu imanakum, akthiru min qawli la ilaha illallah. Ada dalil Nabi SAW suruh zikir la ilaha illallah. Perbaharuikanlah iman kalian. Perbanyakkanlah kalian membaca la ilaha illallah. Silakan baca la ilaha illallah. Ada dalil.
Haram ke baca tahlil? Tak haram. Kemudian kita tengok apa lagi ada dalam tahlil. Dalam tahlil kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, dalam tahlil ada baca subhanallah. Itu semua disunahkan oleh Nabi. Dalam tahlil ada baca istighfar. Dalam tahlil ada selawat ke atas Nabi. Allah perintah, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintah berselawat. Ada dalil. Ayat Al-Quran kita baca Al-Fatihah, kita baca Alif Lam Mim awal Baqarah, Qul huwallahu ahad, wa mau'izatain, dan kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Semua ayat Al-Quran. Kita nak ambil berkat yang kita baca tahlil tersebut supaya nanti kita doakan si mati ni supaya didapat keberkatan daripada ayat Quran dan juga tahlil dan juga zikir-zikir dalam tahlil. Persoalannya salah ke? Tak salah. Jadi kata para ulama, bila kita buat tahlil lebih dapat pahala pula. Bukan dapat dosa. Jadi sebab tu kita kena faham betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Yang kadang-kadang kita tak faham sebab kita tak belajar. Kata Sayyidina Ali, an-nas a'da bima jahal. Seorang itu, manusia itu akan bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Sebab tu dia kata haram, sebab tu dia kata bid'ah. Jadi kita jangan ikut orang seperti itu. Ulama-ulama dah sebut tentang tahlil, tentang Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, apa yang ada dalam Maulidur Rasul? Maulidur Rasul baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa ke baca sirah Nabi? Dalam Maulidur Rasul kita duduk dalam keadaan bersilaturahim. Silaturahim disuruh oleh Nabi SAW. Dalam Maulidur Rasul kita berselawat atas Nabi SAW. Dalam Maulidur Rasul, dalamnya juga kita ada baca takbir, kita ada baca tasbih, kita ada juga baca istighfar, kita ada juga doa. Haram ke Maulidur Rasul? Tak. Maka semua sedemikian adalah benda bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, yang tak pernah dibuat oleh Nabi, tapi benda yang baik. Sebab itu kita kena faham betul-betul hadis ni. Bila kita faham hadis seperti ini tuan-tuan dan puan-puan, maksud daripada bid'ah itu, maka kita tidak kalut tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah ulama bagi bid'ah itu bagi kepada dua. Ada setengah ulama di antaranya Imam Izzuddin Abdul Salam itu membagikan bid'ah kepada 5. Yang pertama, contohnya disebut dalam syarah, bid'ah yang wajib. Maknanya wajib buat bid'ah tu. Contohnya seperti apa? Iaitu katadwinul Quran, seperti menyusun Quran. Siapa yang menyusun Quran? Zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang mengumpul Quran zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka wajib. Nabi SAW tak suruh buat. Tak ada dalam hadis. Pergi cari dalam hadis, Nabi kata kumpulkan Al-Quran setelah aku wafat. Tak ada. Tapi sahabat-sahabat buat. Maka dia jadi bid'ah yang baik. Bid'ah yang tak pernah dibuat oleh Nabi, bid'ah yang baik. Sebab apa? Kena menyelamatkan. Kalau tidak, setelah daripada sahabat-sahabat, tabi'in tak boleh hafal Quran, habis wahyu Allah Ta'ala, tak sampai dah. Maka wajib jadi bid'ah yang wajib. Contohnya lagi, seperti menyibukkan diri dengan menuntut ilmu bahasa Arab. Mutawakkafun alaiha fahmul kitab wa sunnah, supaya dapat fahami kitab Al-Quran dan juga sunnah. Nabi SAW tak suruh kita pergilah belajar bahasa Arab. Untuk kamu baca Al-Quran, untuk baca hadisku. Tak ada Nabi sebut macam tu. Tapi kita kena belajar bahasa Arab. Walaupun Nabi SAW tak suruh, kita kena belajar bahasa Arab. Sebab apa? Nak faham Al-Quran, nak faham hadis. Jadi bid'ah yang hasanah. Contohnya disebut dalam syarah. Nampak tak? Dan begitu juga seperti mempelajari ilmu hadis. Di manakah hadis sahih? Zaman dulu ada tak? Zaman Nabi ada tak sebut hadis ini hadisku yang sahih? Oh, ini hadisku yang hasan. Oh, ini hadisku yang dhaif. Ada Nabi sebutnya? Tak ada. Jadi kena pergi belajar. Ini hadis apa sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan. Maka itu dipanggil bid'ah yang hasanah. Kita kena buat benda tu. Kita kena pergi belajar untuk kita fahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang yang kedua, bid'ah yang haram. Contohnya, mengutip cukai kepada umat Islam. Nampak tak? Mengutip cukai kepada umat Islam tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun melakukan kezaliman tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah yang haram. Ataupun bercampur, bermazhab dengan mazhab ahlul dalal al-mukhalifin lima alaihi ahlus sunnah.
ataupun bermazhab dengan mazhab yang bersalahan dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah sebenarnya. Contohnya Mu'tazilah. Ini bid'ah yang muharramah. Bid'ah yang dolalah yang disebut oleh Nabi, ini bid'ah dolalah. Contoh bid'ah dolalah lagi. Solat maghrib jadikan 4 rakaat, itu bid'ah dolalah. Saya baik ustaz, saya rajin, saya nak buat 4 rakaat. Bid'ah dolalah, masuk neraka, masuk neraka. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut lain, fa inna kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dan siapa yang melakukan bid'ah, kata Nabi SAW, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat yang pasti akan masuk neraka. Nak tambah amalan, tambah 4 rakaat, masuk neraka rupanya. Sebab apa buat bid'ah? Itu bid'ah yang muharramah. Yang ketiga, bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang dituntut. Maksudnya bid'ah yang dituntut. Seperti apa? Iaitu membina ribat. Apa ribat? Ribat tempat pengajian. Seperti madrasah dan sebagainya. Zaman Nabi ada buat madrasah? Tak pernah. Tapi sunat buat madrasah. Supaya apa? Orang dapat mengaji Quran. Supaya orang dapat mengaji hadis Nabi SAW. Supaya orang dapat mengaji ilmu syariat. Fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Maka dia jadi bid'ah. Bid'ah juga. Tapi bid'ah yang baik. Bid'ah yang sunat. Bid'ah yang dituntut untuk kita buat. Nampak tak? Contoh. Itu dikatakan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya lagi. Membina madhab. Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buat bid'ah. Bid'ah yang baik. Tetapi bid'ah yang disunatkan. Sebab kalau dia tak buat mazhab, orang tak tahu macam mana pergerakan solat Nabi. Imam Syafi'i sayang kepada umat Nabi. Maka dia kata solat Nabi macam ni. Puasa Nabi macam ni. Dia buat kitab, dia tulis puasa Nabi macam ni. Mazhab dia. Itu dikatakan bid'ah juga. Bid'ah yang disunatkan. Nampak tak? Dan juga disebut, nampak? Seperti bid'ah yang disunatkan juga. Seperti membuat maulid Nabi SAW. Menzahirkan kebahagiaan. Kerana kelahiran Rasulullah SAW. Dia juga merupakan bid'ah yang disunatkan. Nampak tak? Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Ada dalil? Ada dalil. Buat maulid. Allah Ta'ala suruh bergembira. Kenapa sambung maulid? Sebab saya nak bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Betul tak? Ke tuan-tuan dan puan-puan sambung maulid sebab sedih Rasulullah SAW? Tak sedih. Sebab gembira. Kerana apa? Kelahiran yang manusia yang maha agung. Iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi kita. Maka kita bergembira pada 12 Rabiul Awal membuat maulid. Baca sirah Nabi. Berselawat ke atas Nabi. Buat maulid. Sebab apa? Perintah Allah. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran apa? Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada umat kau, dengan kelebihanku dan juga rahmatku, maka hendaklah kamu bergembira. Kata Imam Ibn Abbas dalam tafsir dia, tuan-tuan dan puan, dia kata maksud bergembira di sini bergembira dengan Nabi. Bergembira kepada rahmat Allah Ta'ala artinya Nabi SAW. Sebab Nabi SAW itu adalah rahmat Allah. Sebab tu Allah kata, wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami menghantar engkau wahai Muhammad kecuali menjadi sebagai rahmat sekalian alam. Jadi kita bergembira dengan rahmat yang paling besar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah yang disunatkan. Ada juga yang keempat, kata Imam Izzuddin Abi Salam, bid'ah yang makruh. Contohnya apa? Iaitu mempercantikkan masjid. Mempercantik masjid, megah-megah, besar-besar. Besar tak apa. Megah-megah. Tapi tak ramai orang. Bukan zaman sekarang ni banyak. Sebab tu kalau di Hadramaut, tuan-tuan, guru-guru kami di Hadramaut sering difitnah sebagai ahli bid'ah. Sebab apa mereka sambut maulid? Sebab mereka baca tahlil. Mereka baca tahlil macam kita. Mereka juga ziarah kubur macam kita juga pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur para wali, para Nabi Hud alaihi salatu wasallam. Maka dianggap sebagai ahli bid'ah. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan yang kata bid'ah kepada guru-guru kami di Hadramaut, tuan-tuan dan perempuan, bila pergi di sana tuan-tuan dan perempuan, tengok masjid dia tak sama macam masjid yang orang yang menuduh, orang yang suka menuduh tersebut. Sebab apa? Pergi kat sana, masjid mereka itu kalau kita tengok kosong saja. Tak ada hiasan pun. Kok putih je kosong. Nak kata mereka ahli bid'ah ke?
Mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau tengok betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, memang mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab tu dulu masa saya dia pergi Hadramaut Tarim tuan-tuan dan puan-puan, saya dengar dah macam-macam. Orang cakap, oh Hadramaut ni tempat orang penyembah kubur lah, apalah. Jadi bila saya pergi di Hadramaut tuan-tuan dan puan-puan, pergi ziarah Hud. Ziarah Hud ni ziarah makam Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Nabi Hud punya makam dekat Hadramaut. Jadi bila sampai di makam Nabi Hud, ziarah, saya pun tak tahu, first time pergi, saya dengar mereka kata tawaf. Jadi pergi di sana tuan-tuan dan puan, nak tawaf macam mana? Atas bukit. Tangga. Tu tempat dia yang duduk tepi tangga, yang duduk dekat bawah macam diratakan sedikit. Tu makam Nabi Hud alaihissalam. Datang mana tawaf? Jahat mulut. Yang suka membida'ahkan, yang suka mengkafirkan orang. Jahat. Dia bukan tuduh tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli bid'ah. Dia tuduh penyembah kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, penyembah kubur ni tuan-tuan dan puan-puan, maknanya menyembah selain Allah adalah haram. Dan orang yang menyembah dengan sengaja selain Allah, dengan sengaja dia menyembahnya, kalau dengan iktikadnya bahawasanya dia layak disembah, sesuatu itu layak disembah selain Allah, maka kafir. Maka orang yang melontar kata penyembah kubur ni tuan-tuan, kata yang sangat berat. Jangan main-main tuan-tuan. Habib-habib dengar dekat sana tu keturunan Rasulullah. Datang daripada keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah ni tuan-tuan dan puan-puan, daripada keturunan-keturunan, semua silsilah emas keturunan daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Semua turun tu. Keturunan dia yang asal daripada Iraq. Mereka setelah berlaku kekacauan di Mekah, maka mereka lari di Iraq. Maka berlakulah peperangan antaranya puak-puak Kurumutiyah, yang mana mereka ini juga pecahan daripada Khawarij, membunuh semua Ahlul Bait. Maka mereka lari ke Mekah. Datang ke Mekah juga, serang, bunuh orang-orang yang di Mekah. Ahlul Bait banyak dibunuh. Maka Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah ke Hadramaut. Dan ketika itu tersebarlah daripada keturunan-keturunannya yang pada hari kita panggil Habib-Habib. Nabi SAW sebut dalam hadis, ada ke ustaz keturunan Nabi ni ada ke? Ada. Nabi SAW sebut, innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghairu nasabi wa sababi wa sihri. Kata Nabi SAW, setiap nasab terputus. Terputus pada hari kiamat, kecuali nasabku. Kecuali nasabku, kata Nabi SAW, tak putus. Imam Mahdi keturunan siapa? Hadis sahih Nabi SAW sebut bahawasanya Imam Mahdi Al-Muntazar itu daripadaku. Daripada keturunanku, namanya seperti aku. Hadis sahih Nabi sebut. Dan itu kita boleh menafikan keturunan Nabi. Ada setengah orang kata Habib ni ataupun keturunan Nabi ni semua dusta belaka. Mana ada keturunan Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan, tu pentingnya sanad. Sebab tu kita sebelum nak hukum seorang, kita kena tengok sanad dia. Kalau kita tak tengok sanad dia, maka kita tak boleh pertikaian. Mereka semua simpan sanad, jalur keemasan, sanad emas. Silsilah zahabiyah orang panggil. Daripada keturunan dia, ayah-ayahnya sampai Rasulullah SAW. Dan bila tengok keturunan-keturunan yang lain sama bersambung, mana mungkin satu firqah, satu jemaah yang jutaan manusia keturunan daripada keturunan Rasulullah menipu dengan satu nasab. Semuanya sama. Sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan tak boleh kita kata seperti itu. Jadi, jaga-jagalah. Fahami hadis-hadis seperti ini, faham dengan cara para ulama faham. Jangan kita tengok, oh, semua hadis-hadis seperti ini, oh dah bid'ah lalah. Ni semua tak Nabi buat, bid'ah semua mereka. Jadi kalau orang-orang yang keras sikit hati dia datang kat tuan-tuan dan perempuan, dia kata bid'ah, cakap dia, nenek moyang kamu dulu meninggal buat tahlil. Kalau buat tahlil, istighfarkan nenek moyang kamu. Sebab nenek moyang kamu dulu pernah buat tahlil. Jangan katakan seperti itu. Sebab tu kita kena hati-hati. Nampak tak? Walaupun benda tersebut tak ada dalil, benda tersebut tak pernah dibuat oleh Nabi SAW, tapi tak bersalah dengan syariat, silakan. Tidak ada masalah. Jadi itu yang disebutkan bid'ah yang keempat. Dan yang kelima, bid'ah yang harus seperti apa? Seperti makan dengan sudu. Itu tak pernah dibuat oleh Nabi lah.
Seperti apa? Seperti bersedap-sedap daripada makanan dan juga minum dan juga tempat-tempat yang selesa. Itu bid'ah. Seperti makan banyak, bid'ah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan awwala ma hadasat bid'ah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyiba'an. Atau kama qalaha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, perkara pertama yang berlaku bid'ah setelah kewafatan Nabi iaitu sahabat-sahabat orang-orang Islam ketika itu dah mula berkenyang-kenyang perut. Jadi kenyang-kenyang ni bid'ah yang harus. Nampak tak? Bid'ah yang haruslah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kerana itu fahami makna konsep bid'ah. Jadi insya-Allah taala boleh kita kaitkan dengan apa-apa cabang dan segi ada apa-apa daripada cabang furuk. Sebagainya semuanya itu kalau tidak bersalah dengan syariat maka ianya bid'ah yang hasanah bukan bid'ah yang buruk iaitu bid'ah yang dhalalah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefahaman agama. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kepada orang-orang yang faqih dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang mengikuti sawadul azam iaitu pengikut-pengikut yang banyak. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, innal ummati la tajtami ala dhalalah, sungguhnya umat aku ni tidak terhimpun dengan umat yang majoriti. Jadi kita ni umat majoriti, mudah-mudahan Allah taala jadikan cucu-cucu kita setelah sampai hari kiamat ni mengikuti umat majoriti yang tidak sesat. Yang mana Nabi SAW kata, man syadza finnar. Siapa yang tidak mengikuti jemaah yang ramai majoriti, maka dia akan sesat dan sesat masuk ke dalam api neraka. Jadi mudah-mudahan Allah Taala pelihara akidah kita di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah dengan bermazhabkan dengan 4 mazhab iaitu Imam Asy-Syafi'i, dan mudah-mudahan Allah Taala pelihara diri kita daripada suatu bid'ah al-munkarah, bid'ah dhalalah yang seharusnya kita meninggalkan. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita, kesihatan kita, Allah Taala tunaikan hajat kita, Allah Taala sembuhkan segala penyakit yang hadir pada malam ini, Allah Taala sembuhkan dengan keberkatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Quran yang dibacakan dan juga daripada doa-doa semuanya. Mudah-mudahan insya-Allah Taala Allah kabul segala hajat, Allah Subhanahu wa taala angkat segala kesusahan dan juga segala mihnah, kederitaan umat-umat Islam seluruhnya yang khususnya di Palestin. Mudah-mudahan Allah jauhkan mereka daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi laknatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang Palestin itu diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin.